Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirna ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu sebahagian daripada kita untuk duduk terus mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kerahmatan, keampunan, keberkatan selagi mana kita berada di dalam rumah Allah ni. Kita berada di taman syurga, Rawdatan min riyadil jannah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita setiap masa dan ketika. Sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin sana, di Gaza, dia tak selamat sebagaimana kita selamat pada hari ini. Hari ini kita dapat duduk dengan tenang, solat berjemaah, ada masjid, boleh semayang, boleh duduk dengan kuliah, boleh kerja. Satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat keselamatan. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada sahabat-sahabat Islam kita di sana terus berjuang menjadi syuhada di sana, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, sebuah kitab karya Syekh Manna Khalil Qattan, seorang ulama Mesir yang banyak menulis tentang ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis. Dan salah satu karyanya yang diguna pakai hingga hari ini iaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Dan kitab ni dia telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya bahasa kita lah. Dia terjemahkan dengan cara mudah memahami Al-Quran. Dia mengandungi kaedah-kaedah asas, kaedah-kaedah umum untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Apakah ilmu-ilmu yang perlu ada pada kita supaya kita boleh membaca, boleh memahami, boleh menterjemah, mentafsir, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Maka ilmu-ilmu alat yang perlu ada dinukilkan dalam kitab ini. Ini diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 3 hari bulan 10 yang lalu. Kita berada pada muka surat 61. Kita telah membahaskan bab yang pertama. Bab yang pertama dia membahaskan tentang sejarah perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran, penulisan, apakah disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam ilmu Al-Quran itu. Sudah dipecahkan. Itu bab yang pertama sebagai pengenalan kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian masuk bab yang kedua, pengarang Syekh Manna Khalil Qattan diletakkan tajuk bab yang kedua, tajuk Al-Quran itu sendiri. Apakah itu Al-Quran, apakah ta'rif Quran. Kemudian dia datangkan Quran ni apa beza Quran dengan hadis, Quran dengan hadis nabawi, kemudian dengan hadis qudsi, hadis tauqifi, hadis taufiqi, kepelbagaian bentuk hadis yang semuanya merupakan sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk dalam bab yang ketiga, iaitu bab wahyu. Ni kita berada dalam bab yang ketiga. Bab yang ketiga, pengarang dia bawakan kita panjang lebar bagaimana kita nak mempercayai al-wahyu, itu wahyu Allah. Dia bawakan pelbagai konsep, pelbagai contoh. Sebab wahyu Allah ni bila kita bicarakan, wahyu Allah ni sesuatu yang tak nampak, yang perlu diimani, yang perlu dipercayai. Al-wahyu. Dan wahyu itu salah satunya Quran. Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu ada pelbagai. Ada pelbagai bentuk. Ada wahyu kepada binatang, ada wahyu kepada manusia, ada wahyu kepada malaikat,
ada bentuk bisikan syaitan, juga bentuk-bentuk wahyu. Kemudian diceritakan bagaimana cara wahyu Allah itu diturunkan kepada para malaikat. Dia bermula wahyu Allah tu daripada Allah disampaikan kepada malaikat. Kemudian diterangkan bagaimana pula cara penurunan wahyu itu kepada Rasul. Bagaimana malaikat membawa wahyu Allah itu untuk sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada wahyu yang berbentuk ayat Al-Quran, ada wahyu yang berbentuk bukan ayat Al-Quran. Maka disebut oleh pengarang Syekh Manat Al-Khattan yang dikatakan kalau yang wahyu dikatakan ayat Quran itu bermula pada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, yang mana keseluruhannya adalah Quran. Quran ini wahyu Allah dia mesti melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Maksudnya, kata pengarang, tak ada yang wahyu daripada Allah tu terus bagi kepada Nabi direct, tak ada. Dia mesti perantaraan Jibril. Sebab apa? Sebab malaikat Jibril ni kerja dia memang bawa wahyu Allah. Wahyu dia apa? Salah satunya adalah Al-Quran. Selain daripada wahyu-wahyu yang lain, dia tak ada berlaku direct. Nabi SAW ada direct jumpa Allah ketika malam Isra' dan Mi'raj, yang tu dapat arahan untuk solat, kan? Tapi bukan dalam bentuk ayat Al-Quran. Okey, dan kita masuk pada malam ini muka surat 61. Bila disebut tentang wahyu ini, maka berlaku di sana terdapat sebahagian orang yang tak percaya dengan wahyu itu. Macam kita ni orang Islam, kita percayalah wahyu Allah, Quran, hadis. Jadi kita tak berlaku syubhat, tak berlaku kekeliruan, tak berlaku benda-benda yang mencurigakan tentang wahyu Allah. Tetapi di sana ada disebutkan dengan tajuk syubhat para pembangkang wahyu, kekeliruan, ketidakpercayaan sebahagian orang yang menyanggah wahyu Allah Subhanahu wa taala ini. Okey, kita tengok apa kata pengarang. Dia kata, orang-orang jahiliah sama ada yang zaman dahulu ataupun zaman moden selalunya berusaha menimbulkan keraguan dan kebimbangan, syubhat terhadap wahyu dengan sikap kepala batu dan sombong. Tetapi syubhat itu lemah dan tidak dapat diterima. Kata pengarang, dia kata orang jahiliah dulu, jahiliah sama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai jahil. Jahil kerana apa? Tidak mempercayai wahyu, tidak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang jahil ada zaman Nabi, sampai sekarang ni pun ada juga golongan yang jahil, yang tak nak percaya dengan wahyu. Selalunya mereka ni berusaha menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Bila dia tak percaya dengan wahyu, golongan-golongan liberal ni sebahagiannya, dia mula menimbulkan keraguan, ketidakpercayaan, bimbang, menimbulkan syubhat terhadap wahyu dengan kerana apa? Kerana sikap kepala batu dan sombong mereka. Kadang-kadang tahu tapi dia sombong, tak nak percaya. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu yang jahiliah tapi dia sombong. Kenapa dia sombong? Pernah satu ketika Abu Jahal ni dia datang pada waktu malam ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, Abu Jahal, Abu Sufyan dan ada musyrikin lain duduk. Bila malam aja pergi rumah Nabi dengar, sebab bila waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan baca Quran, dengar wahyu turun. Maksudnya Abu Jahal tu dia tahu itu adalah wahyu daripada Tuhan, yang mana bukan daripada manusia. Nak dengar apalah wahyu baru yang turun. Malam ni pergi, malam besok dengar wahyu, kan? Kemudian sampai peringkat ada satu ketika tu, ketika mana nak sampai waktu pagi, bila dia nak balik, dia bertembung dengan Abu Sufyan, sama-sama ngendap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa lagi yang lain ngendap. Sampai dia bertembung dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan tanya, yang lain tanya kepada Abu Jahal. Dia kata, sebenarnya Muhammad ni betul ke tidak? Dah kantoi lah, sama-sama duk ngendap rumah Nabi. Yang kau pergi ngendap rumah Nabi tu dengan wahyu, aku pun dengan wahyu juga. Sebenarnya kita ni tak nak percaya dengan Muhammad. Ngatakan dia ni lah, nak kena rasuk syaitan lah, benda yang tak betul lah dia bawa. Tapi kita duk ngendap. Sebenarnya dia ni macam mana? Apa pendapat kau Abu Jahal? Ditanya oleh yang lain ni kepada Abu Jahal. Sama-sama musyrikin.
Abu Jahal dia kata Muhammad ni apa yang dia bawa tu betul. Tapi ni yang katakan sifat sombong tu. Tapi dia kata dahlah kota Mekah ni dijaga oleh golongan Quraisy yang jaga kota Mekah. Suqyatu Zamzam, orang datang buat ibadat haji kan, zaman jahiliah lagi pada itu, yang telah agama yang telah dipesongkan dari tawafnya dengan terbalik kan, bukan mengirikan Kaabah, tawaf dan dalam keadaan telanjang dekat Safa dengan Marwah tu ada diletakkan berhala-berhala yang besar. Zaman itu ada lagi tinggalan ibadah haji yang dibuat oleh ialah daripada zaman Nabi Ibrahim, tapi dah diubah-ubah, dah sesat. Dia kata bagaimana? Dia kata Muhammad ni semua benda-benda keluarga dia kaum Quraisy menguruskan orang Mekah yang datang buat ibadat haji. Aku tak ada, kaum aku tak ada, kata Abu Jahal. Kemudian tiba-tiba Allah utus Nabi daripada Quraisy juga. Aku ni apa yang ada? Dia sifat sombong dia tu. Dia sifat asabiah kepada kaum. Bukan tak percaya, bukan tak tahu, tapi dia sifat sombong. Inilah penyakit yang ada pada iblis. Ketika mana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh kepada iblis ni sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah beri perintah supaya malaikat dan iblis ni sujud kepada Adam, illa iblis. Iblis dia tak nak sujud. Kenapa? Kerana dia ada dua sifat, aba wastakbara. Kan? Aba engkar, istakbara dia sombong. Engkar maksudnya dia tahu Adam adalah satu ciptaan Allah daripada golongan manusia, nak jadikan khalifah dekat muka bumi ni. Dah tahu tapi dia engkar. Dia bukan tak tahu, dia tahu tapi dia engkar, sebagaimana Abu Jahal. Kemudian istakbara, dia sombong. Itu penyakit yang ada pada iblis. Okey, begitu yang ada pada zaman orang jahiliah. Tetapi syubhat itu lemah dan juga tidak diterima, kata pengarang. Satu, dia kata yang pertama, menurut pembangkang, ini golongan yang membangkang wahyu ni, dia kata menurut pembangkang Al-Quran itu bukan wahyu daripada Allah. Dia kata Quran bukan wahyu daripada Allah, tetapi dari Muhammad. Quran itu, wahyu itu, Quran itu daripada Muhammad. Muhammadlah yang menciptakan maknanya dan menyusun bentuk, gaya dan bahasa ni. Ini yang pertama. Dia kata golongan yang membangkang, tak nak percaya wahyu tu daripada Allah. Dia kata Muhammad yang buat. Muhammad yang cipta makna dia, yang susun bentuk, gaya bahasa dia, susun ayat dia, Quran itu. Golongan yang pertama. Kemudian dia kata ini adalah pendapat yang batil, kata pengarang. Pendapat yang tertolak, yang salah. Apabila Rasulullah SAW menghendaki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan mencabar manusia dengan mukjizat-mukjizat untuk menyokong kekuasaannya, tidak perlu kekuasaannya, tidak perlulah beliau menyandarkan semua itu kepada pihak lain. Dapat sahaja menisbahkan Al-Quran itu kepada dirinya langsung. Kerana yang demikian itu cukup mengangkat darjatnya dan menjadikan manusia tunduk kepada kekuasaannya. Sebab kenyataannya semua orang Arab dengan segala kehebatan bahasanya tidak mampu berdepan dengan cabaran ini. Bahkan ini mungkin lebih mendorong untuk mereka menerima kekuasaannya, sebab dia juga salah seorang daripada mereka. Apa dia katakan? Dia kata satu, kalau katakan Muhammad ni yang buat ayat Quran, yang cipta sendiri, bahasanya semua daripada Muhammad sendiri, dia kata ini batil. Bila Muhammad ni, kalaulah dia kata Muhammad ni nakkan kekuasaan untuk dirinya sendiri, sudah pasti dia boleh sandarkan Al-Quran itu kepada diri dia. Sedangkan Nabi Muhammad bila disebut Quran, dia kata ini daripada Allah. Dia tak sebut pada diri dia. Kalaulah kekuasaan tu dia hendak untuk diri dia sendiri, dia kata ini daripada aku. Aku yang cipta, aku yang buat semua. Maka pada ketika itu orang musyrikin Mekah lebih percaya kepada dia, boleh ikut arahan-arahan dia. Tapi tak, Muhammad dia tak sandarkan Quran tu kepada dia. Dia sandarkan Quran ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kalam Allah. Okey.
Dengan mukjizat-mukjizat untuk menyokong kekuasaannya. Dan dalam Quran itu banyak mukjizat-mukjizat. Jadi dengan ada mukjizat pada ayat-ayat Quran itu, jadi menyokong, menguatkan dia lagi. Yang mana kalau dia sandarkan kepada diri dia, dia tak sandarkan kepada Allah, wahyu itu. Jadi nampak dia ni hebat, tapi dia tak buat gitu. Dia tetap katakan bahawa ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata. Maka dia kata dapat saja menisbahkan Quran itu kepada dirinya terus. Kerana demikian itu cukup untuk mengangkat darjatnya. Boleh jadikan dia ni lebih hebat. Orang lebih mudah percaya daripada dia sandarkan kepada Allah. Lebih baik sandarkan pada diri dia. Bila sandar pada diri dia, lagi mudah orang nak percaya. Kan? Gitu. Menjadikan manusia tunduk kepada kekuasaannya. Sebab kenyataannya semua orang Arab dengan segala kehebatan bahasanya tidak mampu berdepan dengan cabaran ini. Kerana dalam Quran itu Allah mencabar, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Sekiranya kamu, wahai orang Mekah, musyrik Mekah, merasa ragu dengan Al-Quran itu, tak percaya Quran ni betul kepada Allah, kan? Fa'tu bi suratin min misli. Kamu cuba buat satu surah seumpama Al-Quran itu. Dicabar, Allah cabar. Tapi tak ada yang mampu menyahut cabaran itu. Adalah Musailamah Al-Kazab cuba buat surah, tak jadilah, kan? Cabaran Allah itu kalam Allah. Kalau Muhammad daripada bahasa dia kata, ini aku yang buat, cuba cabar ayat aku, kan? Lagilah orang nampak dia tu hebat kalau dia sandarkan pada dia, tapi dia tak buat. Maka itu yang pengarang dia kata ini adalah pendapat yang batil, dia kata. Bahkan ini mungkin lebih mendorong untuk mereka menerima kekuasaannya, sebab dia juga salah seorang daripada mereka. Kalau dia sandarkan pada diri dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu orang Arab tu lebih percaya. Okey, satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut ini, tidak pula dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Al-Quran kepada Allah, ia menginginkan agar segala perintahnya dapat ditaati. Ternyata dia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri, iaitu yang dinamakan hadis nabawi, yang juga wajib ditaati. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentu kata-katanya akan dijadikan kalam Allah Ta'ala. Tengok dia kata. Dia kata tidak pula dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Al-Quran kepada Allah, ia menginginkan agar segala perintahnya dapat ditaati. Dia kata ternyata dia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri. Satu disebut ada kalam Allah. Kalam Allah, bila sebut kalam Allah di kata Quran, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Okay. Kemudian dalam waktu yang sama, Muhammad dia akan bercakap, dia kata yang ni daripada aku, ini hadis daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada diri dia sendiri, iaitu yang dinamakan sebagai hadis nabawi, kalamnya, yang juga wajib ditaati. Kalam Allah itu, Al-Quran itu wajib ditaati. Kemudian daripada dia sendiri sebagai utusan Allah, ada kalam dia sendiri menerangkan tentang Quran, juga wajib ditaati. Jadi dah ada dua yang perlu ditaati. Seandainya dia kata benar apa yang mereka tuduhkan, yang mengata Muhammad ni dia buat sendiri, tentu kata-katanya akan dijadikan kalam Allah. Jadi tak perlulah Muhammad ni dia kata yang ni kata-kata aku, yang ni ayat Quran. Lebih baik apa yang dia cakap tu dia kata kalam Allah. Lagi mudah. Tapi tak, Nabi Muhammad dia bezakan. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya wahyu daripada Allah, dia panggil para sahabat, wahai sahabat, mari tulis. Okey, ini surah ni baca, Nabi bacakan. Okey, ini surah ni letak kat sini, turun ayat ni letak kat sini, turun ayat sini letak kat sini, turun ayat sini. Nabi disebut kepada para sahabat dengan jelas, ini ialah kalam Allah. Kemudian Nabi siap pesan, dia kata la taktubu anni ghairal Quran, jangan kamu tulis daripada aku. Nabi dia larang para sahabat menulis daripada dia selain daripada Quran. Maksudnya para sahabat nak salin, ambil daripada Nabi, yang boleh ambil hanya ayat Quran aja disalin. Sesiapa yang menyalin selain daripada Quran, Nabi kata falyamhu, kamu padam. Yang mana kalam Nabi, hadis Nabi, Nabi kata Nabi suruh padam, jangan tulis. Quran aja boleh tulis. Kemudian Nabi kata wahadithu anni, apa yang aku cakap hadis sampaikan.
Dan Nabi pesan jangan kamu buat sesuatu ataupun sebutkan sesuatu yang bukan aku sebutkan, buat benda-benda bid'ah lah. Maksudnya kalau Nabi cakap A, jangan buat A, B, C tambah, jangan. Itu pesan Nabi. Jadi para sahabat yang disalin hanyalah Al-Quran. Itu peringkat awal dakwah Nabi. Cuma di akhir-akhir dakwah Nabi ni di Madinah, Nabi benarkan beberapa orang sahabat menyalin hadis Nabi. Ketika itu kerisauan takut bercampur di antara Quran dengan hadis tu dah kurang. Peringkat mula Nabi dia takut bercampur di antara ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian seterusnya kata pengarang, syubhat di atas menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pemimpin yang berperilaku suka menipu, tidak jujur dalam mencapai matlamatnya. Syubhat itu bercanggah dengan sejarah mengenai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan amanah. Ini poin yang ketiga pengarang disebutkan. Musuh maupun kawannya sendiri telah menyaksikan bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan bahawa Nabi ni yang cipta sendiri. Ini golongan yang tak nak percaya wahyu ni, dia kata Nabi buat sendiri, Nabi cipta, Nabi susun semua. Kemudian Nabi menafikan, tetapi musyrikin dia kata iya, kan? Dan poin yang ketiga dia kata ini bercanggah dengan sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni terkenal sebagai seorang yang bagaimana? Al-Amin. Seorang yang amanah. Ada sifat siddiq, fatanah, amanah, kan? Itu sifat-sifat Nabi. Maka sifat Nabi tu dikenali daripada mula dia kecil lagi. Masa dia kecil lagi sehingga kan pada ketika Kaabah itu runtuh sebab banjir, kemudian nak naikkan balik dan nak letak Hajar Aswad tu, mereka duduk bergaduh antara kabilah-kabilah. Siapa yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad? Semua duduk bala sampai satu ketika puak musyrikin Mekah dia kata tak apa, gaduh, kita tengok pagi ni, tengok siapa yang mula masuk kawasan Masjidil Haram tu, kita bagi dia yang letak Hajar Aswad. Maka takdir Tuhannya Nabi Muhammad yang masuk, kan? Bila Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad dia bagikan peluang pada dia untuk letak apa yang Nabi Muhammad letak. Sifat amanahnya tu dia bentangkan, dia punya selendang dia, letak Hajar Aswad tu, dan dia minta setiap kabilah ni pegang bucu-bucu dia punya serban dia tu, kemudian baru angkat letak ke sana. Dan Nabi sendiri yang letak dengan tangan dia. Tapi semua kabilah pada ketika itu bekerjasama meletakkan itu. Jadi dia tak jadi isu. Sifat Nabi tu jujur, amanah, perilakunya yang mulia. Bagaimana golongan pembangkang wahyu ni dia kata Nabi yang buat benda tu. So bertentangan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang ketiga. Nampak tak logik sangat golongan yang mengatakan Nabi cipta sendiri, buat sendiri ayat-ayat Al-Quran itu. Okey. Kemudian orang-orang munafik menuduh isterinya Aisyah. Ini poin yang keempat dia kata. Orang-orang munafik menuduh isterinya Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan palsu. Padahal dialah isteri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu telah menjatuhkan maruah dan kemuliaannya. Wahyu pun tidak segera memberi jawapan, malah datang lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berasa sangat sedih. Beliau berusaha keras untuk mengkaji dan mencari kebenarannya. 1 bulan telah berlalu namun belum ada jawapan. Sehingga beliau mengatakan kepada Aisyah, telah sampai kepadaku khabar begini dan begitu. Jika engkau benar-benar bersih, maka Allah akan membersihkanmu. Dan jika engkau telah berbuat dosa, mohon ampunlah engkau kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kes khabar dusta, hadisul ifki. Ini dalam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis lain juga tafsiran kisah itu dalam surah An-Nur. Jadi kisah ketika mana Nabi SAW pulang daripada peperangan Bani Mustalik, kalau tak silap saya, ketika itu para sahabat ni angkat Aisyah radhiyallahu anha duduk atas dia punya kotak tu lah yang diangkat tu kan. Maka Aisyah ni tengah jalan tu dia berhenti, dia orang berehat. Aisyah ni pergi buang air, kemudian masuk balik. Bila masuk balik itu dia teringat
dia punya kalung dia tertinggal dekat tempat buang air. Jadi dia keluar. Bila dia keluar balik, menyebabkan para sahabat ketika itu Nabi nak jalan dah, angkat, tanpa disedari Aisyah dah keluar, tak ada dekat dalam tempat kotak dia tu lah, kan. Jadi Aisyah tertinggal. Jumpa sahabat lain yang adalah yang ditugaskan lewat, kemudian jalan, dia bawa unta, nampak Aisyah, kemudian dia pun dia tak naik unta tu, dia turun, suruh Aisyah naik atas dan dia tarik. Bila dia tarik aja, bila dia masuk aja kota Madinah, pada ketika itu apa yang berlaku? Dia orang pun tengoklah musyrikin Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tengok, wah, ini cerita baik, boleh viral, kan. Dia kata Aisyah dah buat kerja jahat dengan seorang sahabat. Dia kata kan, dia tengok ini sudah cerita baik, ini boleh angkat cerita ni untuk angkat bagi viral. Aisyah dah buat kerja jahat, maka viral. Aisyah tak tahu, dia balik rumah, duduk rumah, dia tak tahu cerita, tapi dah viral dalam WhatsApp group ke, kan, dalam Messenger ke, dah viral. Jadi Nabi SAW, Nabi itu tunggu, Nabi dah dapat cerita itu dan cerita itu viral. Nabi tunggu wahyu Jibril tak datang-datang sampai 1 bulan. Akhirnya Nabi jumpa dengan para sahabat, jumpa Sayyidina Ali. Tadi tanya Ali, wahai Ali, apa pendapat kau tentang isu Aisyah ni, dah viral? Dia kata, Ali dia kata, perempuan ramai ya Rasul, kata, kan. Agak macam jawapan dia tu agak ni sikit lah, macam Aisyah ni macam tak bagus sikit lah kalau betul benda tu berlaku. Nabi dia tanya isi, sebelum Nabi tanya Aisyah, Nabi dia tanya isi-isi yang lain. Masa tu ada Zainab ni antara pesaing Aisyah radhiyallahu anha yang sama-sama naik lah. Zainab ni antara salah seorang isteri Nabi yang cantik, satu. Kemudian Zainab ni salah seorang isteri Nabi yang dia good service. Nabi suka servis Zainab ni. Dan Aisyah memang sangat cemburu kepada Zainab. Jadi tanya Zainab dia kata, ya Rasul, kata, walaupun aku ni memang sering bersaing dengan Aisyah untuk mengambil hati Nabi, dia kata, tapi aku ketahui bahawa Aisyah ni dia adalah seorang yang baik. Dia tak burukkan Aisyah. Dan Nabi dia tanyalah ada beberapa orang sahabatnya, dan akhirnya Nabi dia tanya Aisyah sendiri. Ketika itu Aisyah dah balik dah rumah mak ayah dia, dah balik rumah Abu Bakar dah. Balik rumah Abu Bakar, Aisyah pun akhirnya dia tahu cerita. Adalah sahabiah lain yang cerita pada dia. Dia balik ke rumah ayah dia, rumah Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ni dia sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun diam, dia tak cakap apa. Bila Aisyah ngadu, dia pun diam aja, kan. Dia tak berani komen sebab dia tahu Nabi ni siapa, dapat wahyu daripada Allah. Tapi Nabi kepada ketika itu 1 bulan. Bayangkan tuan-tuan, 1 bulan, bukan sehari, 30 hari, dan disebut lebih sebulan. Maksudnya Aisyah dalam keadaan yang sedemikian, dan Nabi dalam keadaan yang betul ni, viral ni. Satu Madinah orang viral mengatakan Aisyah buat kerja jahat dengan sahabat lain. Dia kata, viral 1 bulan. Dan Nabi dia tanya Aisyah, apa yang Nabi dia sebut, tengok, Nabi dia tak tahu benda gaib. Tengok apa yang Nabi dia kata. Dia kata, telah sampai kepadaku khabar begini dan begitu. Nabi disebut pada Aisyah, wah Aisyah, aku dapat cerita begini, mereka kata engkau ni buat kerja jahat begini. Dia kata, jika engkau benar-benar bersih, kata Nabi, jika engkau benar-benar bersih, tak buat benda yang buruk itu, maka Allah akan membersihkanmu. Dia kata, dan jika engkau telah membuat dosa, mohonlah ampun kepadanya. Aisyah bila dengar Nabi cakap gini, Allahu Rabbi, dia kecil hatilah sungguh. Ini perbuatan kerja orang munafik, duduk viral, duduk forward message, kan. Kalau kita zaman sekarang lah, kan, dia tak tahu cerita, dia tak semak, kan, kesahihan berita itu, kan, duduk forward. Dan ramai juga sahabat yang terpengaruh dengan ayat-ayat munafik ni, cerita-cerita begini ada. Maka Aisyah bila dia kecil hati, dia kata, wallahi demi Allah, Allah pasti akan membersihkan aku. Memang lepas itu barulah turun ayat surah An-Nur membersihkan Aisyah daripada hadisul ifki, kisah bagaimana fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kisah ini
poin yang keempat yang pengarang bawa, yang menunjukkan bahawa Nabi tak tahu benda yang gaib. Satu, Nabi tak dapat wahyu lebih 1 bulan. Dan datang wahyu selepas 1 bulan, menceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Kan Allah sebut, Allah membersihkan Aisyah pada ketika itu, menunjukkan mustahil. Mana mungkin Nabi akan biarkan diri dia dalam keadaan difitnah, isterinya difitnah, Islam itu diperkotak-katikkan oleh Yahudi di Madinah dan juga orang munafik di Madinah. Sedangkan kalau dia katakan tadi bahawa Nabi yang cipta ayat sendiri, Quran, Nabi yang susun bentuk, takkan Nabi dia biar? Jadi dia kata tak logik, kata pengarang. Syekh Manak Khalil Qattan dibawakan cerita ini untuk membuktikan bahawa Nabi itu bukan dia yang buat ayat Quran. Mustahil. Kalau Nabi buat, lepas dapat viral, Nabi jawab terus direct. Kan? Tapi Nabi tunggu Jibril, tunggu, tak datang. Abu Bakar bila tengok Nabi diam, Abu Bakar pun bila anak dia mengadu, dia pun dia diam. Dia tak berani komen apa. Sebab tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Keadaan berlangsung demikian sehingga turunnya wahyu yang mengatakan bahawa Aisyah tidak bersalah. Maka tidak ada sebarang halangan untuk memperkatakan sesuatu yang dapat membantah para penuduh yang dusta sehingga dapat melindungi maruahnya. Okey. Seandainya Al-Quran itu beliau yang mereka, sekiranya Quran itu yakni Nabi Muhammad yang reka, yang cipta, dia kata, akan tetapi Rasulullah adalah manusia yang jujur, tidak mahu berdusta kepada manusia dan kepada Allah. Maksudnya boleh je Nabi nak cover sendiri. Dia tanya Aisyah, Aisyah kata tak, dia kata tak ada, bini aku dah tanya dah. Aisyah kata tidak, semua ni tak, Nabi tak kat gitu. Tapi Nabi ni sifat dia jujur, dia tunggu wahyu daripada Allah, biar Allah putuskan. Sifat begitu, walaupun tengah di fitnah, begitu. Dia tak reka, dia tak cipta. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Haqqah ayat 44 hingga 47, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin summa laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Yang Muhammad ni sifat jujur, dia takkan cakap sesuatu melainkan apa yang diwahyukan. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak ada nak kata, tak, aku dah tanya bini aku dah tanya, dia kata dia tak buat benda tu. Tak, Nabi tak. Nabi takkan cakap sesuatu yang pasti. Apa dia tu ni? Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Ni Allah rekod dalam Quran surah Haqqah. Kalau Muhammad itu taqawwala alaina ba'dal aqawil, buat ayat sendiri, bukan daripada Allah, cuba buat dusta. Apa Allah Ta'ala kata? La akhazna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan menyentap nyawanya dengan kekuasaan kami. Ni bukti yang bukan Nabi buat sendiri. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Kalau Muhammad tu buat dusta, pandai-pandai cipta buat ayat Quran sendiri. Dia kata, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. Kalau kami nak kenakan pada Muhammad bila dusta, kami boleh ambil. Tak ada siapa pun boleh halang. Ni ayat ni membuktikan bahawa Nabi tu dia tak buat ayat Quran tu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain melainkan wahyu daripada Allah. Itu poin yang kelima. Okey. Kemudian disebutkan yang seterusnya, yang keenam ni. Ada segolongan orang merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut serta berperang dalam peperangan di Tabuk dengan beberapa alasan. Di antara mereka terdapat orang-orang munafik yang sahaja mencari-cari alasan. Lalu Nabi memberikan izin kepada mereka. Maka turunlah wahyu Al-Quran mencela dan mempersalahkan tindakan itu. Nabi ni ketika mana berlakunya peperangan Tabuk. Tabuk ni satu peperangan musim panas. Musim panas nak pergi ni, Allah, Arab ni nak pergi Tabuk tu, utara Madinah tu, dalam 600 km, 400 dari berkurang dalam 600 km ke utara Madinah tu di Tabuk. Jadi nak pergi perang tu musim panas.
Musim panas satu. Dan musim panas ni musim buah-buah tengah ranum. Kan? Buah kurmanya, dia punya ajwanya tengah masak. Musim orang kutip tengah memetik buah-buah. Itu musim panas ni. Jadi ada segala sebahagian daripada yang orang Madinah yang minta kebenaran daripada Nabi supaya dia tak pergi berperang. Nabi ni dia Nabi orang baik, dia bagi okey, dia bagilah, buatlah apa-apa alasan, maka Nabi dia akan terima. Dan perbuatan tersebut dicanggah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu okey, tapi Allah Taala dia akan balas, kan? Sebab itu sebelum ni kita dah sebutkan tentang hadis tauqifi dengan hadis taufik. Ini katakan Nabi dia berbijak. Azan. Bagi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, malam ni kita berbicara masih dalam bab yang ketiga, iaitu bab wahyu. Wahyu Allah, yang mana wahyu ni perkara-perkara yang gaib, tak nampak. Isu wahyu gaib. Maka pengarang dibawakan apakah itu ta'rif wahyu. Wahyu daripada Allah kepada malaikat, bagaimana malaikat membawa wahyu itu kepada Nabi, cara-cara bentuk penurunan wahyu,
kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka di sana ada golongan yang percaya kepada wahyu. Namun demikian ada juga golongan yang tak percaya. Maka malam ini kita membicarakan tentang tajuk syubhat para pembangkang wahyu. Golongan yang tak percaya ni bagaimana? Apa dalil, apa hujah mereka? Dan bagaimana Islam itu menjawab? Pengarang dibawakan dalil hujah menjawab ketidakpercayaan mereka. Apabila dinafikan tentang wahyu itu, maka datang pandangan yang pertama. Secara kesimpulannya katakan yang pertama, dia kata pembangkang wahyu Nabi yang cipta Quran, bahasa semua. Maka didatangkan hujah oleh pengarang yang menunjukkan bahawa Nabi ini bukan buat Quran, tapi Quran tu memang datang daripada Allah. Dia bawakan yang pertama tadi, dia kata kalau Nabi buat sendiri Quran itu, tak payah sandarkan pada Allah, sandarkan pada diri dia. Lagi orang mudah nak percaya. Satu. Kemudian yang kedua, dia kata kalau Nabi sandar pada diri dia, nanti dia jadi dua. Ada kalam Allah, ada kalam Nabi. Buat apa buat dua? Buat satu je, lagi orang mudah nak taat dia. Okey. Kemudian yang ketiga, dia kata Nabi ini sifat dia jujur, amanah. Bagaimana dia boleh menipu? Dan jujur, amanah dia kenali bukan kalangan orang Islam, orang kafir pun percaya. Kita ceritakan tadi bagaimana Hajar Aswad dia letakkan kejujuran dia. Dan satu ketika Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Abu Lahab ni pernah satu ketika, dia ni kafir. Abu Lahab ni pernah bincang dengan orang kafir ni, bagaimana kita nak jatuhkan Muhammad ni. Maka di kalangan mereka, di pandangan dia kata Muhammad ni, kita kata dia ni sebagai seorang penipu. Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Dia kata, macam mana nak kata Muhammad ni penipu? Aku kenal dia pada kecil, dia bukan penipu. Kan? Abu Lahab sendiri, walaupun dia kafir dia pun tak nak terima Nabi Muhammad tu penipu, walaupun sekadar jadikan alasan. So itu hujah dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia ni tinggal balik perang Bani Mustalik, seorang sahabat Safwan Mu'attal yang bawa dia balik tu, jadikan isu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka ni buat benda tak baik, berzina gitulah. Maka juga Nabi tak tahu cerita. Lepas 1 bulan, mustahil Nabi tak tahu, kan? Kalau Nabi yang cipta Quran itu. Kemudian yang kelima, ayat Quran sendiri sebut, kalau Nabi dusta, kami akan putuskan tali jantung dia. Itu yang kelima. Dan yang keenam, ni tengah kita bincangkan ni, iaitu Nabi SAW ni, sebahagian daripada para sahabat minta kebenaran Nabi ni untuk tak pergi perang Tabuk. Dan Nabi benarkan. Nabi tak tahu, orang minta. Nabi orang baik, Nabi dibenarkan. Dia disanggah oleh Allah. Allah sanggah apa yang Nabi putuskan itu. Direkodkan dalam surah At-Taubah ayat 43. Apa? Allah sebutkan, afallahu an kalima azin talahum hatta yatabayyana lakal lazina sadaqu wa ta'lamal kazibin. Allah sebut apa? Allah Ta'ala kata, semoga Allah tengok bahasa yang Allah gunakan itu. Allah mulakan afallah. Afa ni Allah telah ampun. Orang buat salah kan, kalau kita orang buat salah biasanya bawa dekat kandang dulu. Kalau manusia lah biasa bawa kandang, kata kau ni salah gini, salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, kau buat salah ni, bodoh, dia salah. Kemudian baru last kali kata, okeylah, kita orang wave je lah, kita orang tak kisahlah, tak ambil pot benda tu. Kalau bahasa kita kan, dia ceritakan salah dulu, kemudian baru nak bagi maaf, kan? Kalau manusia cerita. Tapi Nabi, ayat Quran, Allah sebut afallah, Allah ampunkan dulu, kan? Sebelum cerita apa benda tindakan yang dia ambil kurang tepat, dengan Allah sebut afallah, Allah bagi ampun dulu. Walaupun dah buat, tapi Allah ampun dulu. Tengok kasih sayang Allah tu. Semoga Allah memaafkan. Dia tulis sini, dia terjemah, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu alasan mereka, kan? Dan sebelum kamu ketahui mana yang benar dan mana
yang berdusta. Sebab macam-macam bagi alasan. Oh, tak nak pergi musim panas lah, buah-buah turun. Dia bagilah macam-macam alasan. Okey, Surah Taubah ayat 43. Itu poin ke-6. Kita ambil satu lagi, habiskan muka surat ini. Kita ambil poin yang ke-7. Apa kata pengarang? Seandainya kritik keras ini datang dari dirinya sendiri, tentulah tidak akan diungkapkannya, sebab akan menimbulkan pertentangan dalam dirinya, iaitu kritik pedas dan penyesalan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tengok dia kata ayat hafallah tu, kan dia Nabi, dia putuskan, kemudian datang kritik terhadap diri dia sendiri. Mana orang dia salahkan diri dia? Mana dia orang buat macam tu, kan? Takkan kita nak burukkan diri kita sendiri. Kita buat ayat, kita burukkan diri sendiri. Maka yang pihak yang memburukkan tu ataupun komen tu datang daripada Allah, dengan Allah menceritakan kelemahan, tidak tepatnya keputusan yang dibuat oleh Nabi. Takkan seorang tu dia buat, dia kata diri dia sendiri. Jadi tak logik dia kata. Demikian juga dalam kes tebusan tawanan Badar, ni yang ke-7 poin, tebusan tawanan Badar. Allah berfirman, maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ar turidun aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhastum adzabun azim. Tidaklah patut bagi seseorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan itu. Al-Anfal 67-68. Kisah ni ketika mana berlakunya perang Badar. Perang Badar ni peperangan pertama dalam Islam. Orang Islam, Nabi dengan para sahabat tak ada track record, tak pernah perang. Ni first time betul-betul perang, kan? Bila perang kali pertama, perang yang dapat tawanan perang 313 lawan 1000, kan? 313 lawan 1000. Kali pertama dapat tawanan perang. Tawanan perang ni tak tahu nak buat macam mana. Nabi bincang dengan sahabat begitu, bincang dengan orang Ansar, Muhajirin. Tanya Umar, dia memang dia kata, ya Rasul, ini semua kita bagi habisnya. Kan, bagi bunuh. Umar punya ayat senang je, kan? Ayat kita bunuh aja. Ini semua perang Badar ni dia unik, tuan-tuan. Sebab perang Badar ni ada perang keluarga. Perang di antara Nabi dengan saudara mara dia je, dengan Quraisy. Dengan pak saudara, anak saudara, dengan cucu, dengan menantu. Anak beranak. Memang perang tu perang anak beranak. Sebab itu bila mula orang Nabi ni letak orang Ansar, daripada orang Mekah, musyrik Mekah dia tak nak. Dia kata jangan letak orang Ansar, kami nak mana Quraisy. Dia nak kaum keluarga. Maka letaknya Ali, semua kaum kerabat. Pupu papat dia berbunuh pupu papat dia tu. Sayyidina Abu Bakar dia, yang antara yang menyerang dia adalah anak dia sendiri, menantu dia. Nabi yang pergi itu perang sendiri, menantu Nabi, kan? Duk lawan perang Badar, bukan orang lain. Jadi perang tu memang. Jadi bila berlaku begitu, tanya Umar kata kita bunuh semua. Tanya Abu Bakar dia kata, ya Rasul, dia kata ini semua saudara mara kita je. Kalau kita bunuh, kalau kita berikan keringanan, suruh dia orang ni buat tebusan, kita tahu orang Mekah ni duit banyak, kereta ada, kan? Jadi kalau dia bayar kita dapat duit, kan? Itu yang ayat ni komen. Allah komen balik dengan ayat tu. Adakah kamu nak harta rampasan perang tu? Tak ada nilai di sisi Allah, kan? Kemudian ada diberikan, mana yang tak ada duit tu suruh ajar anak-anak membaca, menulis, kemudian dilepaskan dan dikomen. Dan bila bincang dengan sahabat, maka Nabi putuskan. Tengok keputusan yang Nabi buat. Nabi putuskan, okey, kita terima pandangan, kata dia orang ni jadi tebusan, siapa ada boleh bayar balik, kemudian dilepaskan. Itu yang menantu Nabi tu, anak dia Zainab ni tu, hantar kalung tu. Kalung tu kalung Khadijah. Nabi tu, Nabi masa kahwin Khadijah dia bagi kalung. Kalung tu bagi Khadijah, Khadijah bagi pada Zainab. Kemudian bila minta tebusan, Zainab hantar kalung tu. Nabi dia tengok ni, kalung dia bagi Khadijah dulu. Nak
tebus balik Nabi Allah. Sahabat Allah sedih bila tengok benda tu kan. Nak ceritanya tu, perang tu kaum keluarga punya perang. Tapi keputusan yang dibuat tu dah Nabi dengan sahabat putuskan gitu, maka diterima dan Allah komen. Dan kalau ikut yang Allah hendak, itu pandangan Umar Al-Khattab. Bunuh aja dia kata maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asro hatta yusqina fil ar. Tak sepatutnya bagi nabi ni dia ada tebusan. Kerana apa? Kerana pada ketika itu dia tak kuat lagi dekat muka bumi ni. Sepatutnya mereka ni bunuh aja. Tu. Tapi Allah sebutkan memang dah adalah takdir yang telah Allah tetapkan untuk mereka ni. Itu poinnya yang ketujuh. Jadi poin dia, bagaimana mungkin Nabi boleh salah buat keputusan? Kalau golongan yang tak nak terima wahyu ni kata Nabi yang buat ayat Quran itu. Tiba-tiba Quran tu sendiri memberikan makna, maksud Nabi salah buat keputusan. Jadi tak logik. Itu poin yang ketujuh. InsyaAllah kita tengok ada beberapa poin lagi yang dibawakan oleh pengarang menunjukkan kebatilan golongan yang menentang wahyu, yang tidak mempercayai wahyu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.